Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Ruban. Yang Berhormat Beluran, nasib baik cepat buat pembetulan. Sudah ada, okey. Don't get it wrong. It was not me. Oh, okey. Parlimen draft saya adalah menyaklasifikasikan. Okay, saya akan siasat itu. Silakan jawab, Menteri. Terima kasih Di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Beluran di atas pertanyaan yang dikemukakan. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, isu persempadanan maritim adalah isu yang sensitif kepada mana-mana negara kerana ia berkaitan dengan kedaulatan. Dalam masa yang sama, kita juga perlu menghormati hubungan diplomatik yang baik bagi menjamin keamanan, kestabilan dan kemakmuran ekonomi dengan mana-mana negara jiran dan di peringkat antarabangsa secara amnya. Saya maklum pelbagai pihak telah memohon agar kerajaan mendedahkan atau menyaklasifikasikan isi kandungan treaty tersebut. Saya ingin menjelaskan di sini bahawa disebabkan oleh proses ratifikasi yang berbeza oleh kedua-dua negara, dokumen-dokumen tersebut masih belum boleh dikongsi kepada umum. Kerajaan sentiasa berpegang kepada dasar luar Malaysia yang sentiasa tekal atau dengan izin konsisten bertunjangkan prinsip-prinsip utama seperti menghormati kedaulatan wilayah asing dan undang-undang antarabangsa, tidak mencampuri urusan dalaman negara lain, menyelesaikan konflik secara aman serta menjalinkan hubungan dengan negara lain demi manfaat bersama. Jadi Pertua, dalam hal ini Malaysia menghormati proses perundangan sesebuah negara. Ia adalah prinsip yang penting dalam memelihara hubungan diplomatik. Berdasarkan amalan antarabangsa, hanya setelah kedua-dua negara menyempurnakan proses ratifikasi berdasarkan undang-undang domestik masing-masing, barulah dokumen-dokumen tersebut dikongsikan kepada umum. Sekian dan terima kasih. Sila Beluran. Ya, keputusan ataupun tindakan untuk tidak menyaklasifikasikan ini mengundang banyak spekulasi, terutama berkaitan dengan ambalat. Tan Sri Yang Di-Pertua. Apatah lagi bila perjanjian ini sudah pun dirancang selama 18 tahun, Tan Sri Pago. 18 tahun, tetapi Malaysia tidak merestui tentang perjanjian menandatangani kerana ada isu-isu. Tetapi apabila kerajaan baru Madani ini masuk, ianya ditandatangani sebegitu cepat. Jadi mengundang spekulasi. Dan I don't blame you. Tetapi sebab itu saya katakan kalau di sana perlu ratifikasi, adakah kerajaan juga bercadang membuat ratifikasi di Dewan kita. Ataupun kalau dulu vaksin mempunyai perjanjian yang tidak boleh dihebakkan harga dan sebagainya. Tetapi PAC membuat inisiatif. Mungkin PAC ataupun Jabatan Kuasa Luar, Jabatan Select Committee Foreign Affairs ini boleh membuat proceeding terhadap ini untuk meredakan spekulasi. You don't blame them, Tan Sri. Orang membuat spekulasi dan blame them, especially on ambalat. Jadi this is very sensitive. Apatah lagi bila sepihak sebelah sana, Indonesia, meraih kemenangan terhadap perjanjian ini. Itu paling penting. So you don't blame people for speculating. Pasal sebelah sana meraih kemenangan. So di sini kita tak tahu benda masih. Okey, terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Beluran. Saya tak faham apa yang dimaksudkan pihak sebelah sana meraih kemenangan daripada treaty ini. Saya ingin bagi tahu bahawa treaty ini adalah treaty di antara kedua-dua buah negara, Malaysia dengan Indonesia. Betul, kita pernah mendedahkan beberapa dokumen di Parlimen ini melalui jawatan kuasa khas. Tapi dalam jawapan saya sebelum ini di Parlimen, Tan Sri Pertua, bahawa kita bersedia tampil sekiranya diminta oleh jawatan kuasa khas untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Kita sedia tampil dalam jawatan kuasa khas tersebut. Tapi untuk mendedahkan dalam Dewan Terbuka ini, saya fikir kita belum bersedia oleh kerana kita kena menghormati sensitiviti negara-negara yang terlibat dalam treaty ini. Di Indonesia, seperti mana kita maklum, mereka perlu bawa treaty ini ke parlimen mereka untuk proses ratifikasi. Tetapi di Malaysia, amalan kita adalah hanya memadai kita bentangkan dalam jalan kuasa kabinet untuk meratifikasi. Lebih kepada proses eksekutif.
Dan di Indonesia lebih kepada proses legislatif. Dia ada beza yang cukup besar. Jadi kita perlu menghormati perundangan di negara luar, negara yang terlibat, demi menjaga hubungan diplomatik yang baik. Terima kasih. Keyakinan bertangan. Mr. Speaker, Yang Berhormat Menteri, saya percaya bahawa perjanjian antara dua negara ini akan menseimbangkan keadaan di antara sempadan. Jadi saya pun juga yakin bahawa negara kita tidak akan menyalahgunakan apa-apa peruntukan untuk tidak berunding dengan stakeholder seperti Kerajaan Negeri Sabah. Sebab ini sempadan ini melibatkan Kerajaan Negeri Sabah. Jadi apakah Yang Berhormat yakin bahawa treaty ini membawa keuntungan juga kepada kedua-dua belah pihak? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kinabalu Tangan. Apa juga perundingan dan perbincangan mengenai persempadanan maritim antara bangsa yang melibatkan negeri Sabah contohnya. Kita memang melibatkan Kerajaan Negeri Sabah. Dalam proses ini untuk maklumat Yang Berhormat Kinabalu Tangan, agensi kerajaan yang terlibat di Sabah itu ialah Jabatan Tanda Duduk Ukur Negeri Sabah, Jabatan Peguam Negeri Sabah. Kita libatkan Sabah untuk kita mendalami, berbicara, putuskan soal persempadanan maritim antarabangsa yang melibatkan negeri Sabah. Dan pastinya insya-Allah Kerajaan Pusat akan memastikan bahawa stakeholders, iaitu Kerajaan Negeri Sabah terutamanya dalam isu ambalat ini akan sentiasa diambil kira dan juga diberi kepentingan yang sewajarnya. Terima kasih Yang Berhormat Kinabalu Tangan.